Selamat sejahtera. Nama saya ialah Theodoro Anak Lelaki Arumugam, nombor metrik 207285. Tema yang dipilih oleh kumpulan saya, iaitu kumpulan F, adalah Wira Negara. Tajuk kami adalah Lieutenant Adnan, Wira Bangsa. Lieutenant Adnan, nama seorang yang sering diulangi hampir di dalam semua buku sejarah ataupun konteks sejarah yang terdapat di negara kita ini. Adnan bin Saidi, atau lebih dikenali sebagai Lieutenant Adnan, merupakan seorang anggota tentera dan juga askar Tanah Melayu dari Brigade Infanteri 1 yang bertempur dengan Jepun dalam pertempuran Singapura. Beliau dilahirkan di kampung Sungai Ramal, Kajang, Selangor pada tahun 1915. Adnan menerima pendidikan di Pekan Sungai Ramal dalam aliran bahasa Inggeris. Beliau merupakan pelajar yang rajin dan berjaya dalam pengajiannya. Selepas berjaya menamatkan pengajiannya, Adnan terpilih sebagai guru pelatih dan mengajar selama lebih 1 tahun. Adnan kemudiannya mengambil keputusan untuk memasuki tentera. Beliau dianggap oleh rakyat Singapura dan juga rakyat Malaysia hari ini sebagai wira untuk tindakannya dalam pertempuran Bukit Candu untuk Pasir Panjang. Beliau berkhidmat untuk negara kita ini selama 7 tahun, iaitu dari tahun 1935 hinggalah tahun 1942 apabila beliau meninggal dunia. Ketika beliau berusia 18 tahun, beliau memasuki Regimen Askar Melayu. Setahun kemudian, beliau terpilih sebagai rekrut terbaik. Pada tahun 1936 pula, Adnan dinaik ke pangkat sarjan. Kenaikan pangkat yang pantas bagi seorang tentera muda. Tidak lama selepas itu, Adnan sekali lagi dinaikkan pangkat kepada komponi sarjan major dan dihantar ke Singapura untuk kursus latihan pegawai. Setelah menamatkan kursus sebagai lieutenant muda, Adnan dilantik sebagai ketua platoon ke-7 komponi C. Itulah daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, diucapkan kepada Sir Zuhairi. Nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Asif. Nombor matrik yang diberi adalah 207029. Okey, so saya akan memetakan tentang kehidupan peribadi Lieutenant Adnan. Okey, so tanpa mengelakkan sebarang kekeliruan, perbezaan antara tajuk saya dengan tajuk yang telah dibentangkan oleh Siva sebentar tadi, iaitu tentang biodata Lieutenant Adnan, adalah saya punya tajuk lebih fokus kepada perkara-perkara yang tidak diketahui oleh ramai rakyat Malaysia. Perkara yang saya akan membentangkan adalah perkara yang lebih tersirat dan personal kepada Lieutenant Adnan. Okey, so kita mulakan tanpa melengahkan masa. Okey, yang first adalah dia bermula apabila Lieutenant Adnan kembali dari London. Beliau telah berjumpa dengan seorang pemuda ataupun guru di kampungnya, iaitu yang bernama Sofia Pakai Muda. So dari sini mereka berkenalan dan mereka telah kahwin. So selepas mereka kahwin, mereka telah melahirkan 3 insan muda, iaitu 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Pada tahun 1941, Lieutenant Adnan telah ditempatkan di Singapura. Okay, so dia membawa keluarganya bersama beliau. Okay, so dari sini mereka tinggal di sebuah rumah besar di Pasir Panjang. Dan kawasan tersebut ni dia dihaskan. Kenapa dia dihaskan? Ialah sebab Lieutenant Adnan ni merupakan Regimen Askar Melayu. So tempat ni adalah khas untuk beliau dan keluarganya. Manakala apabila Perang Dunia Kedua sedang mengampir, pihak Jepun bersedia untuk menyerang Singapura. So Lieutenant Adnan ni dia terpaksa lah hantar keluarganya ke kampung mereka. Tapi pada masa ini, isteri beliau, iaitu Sofia, dia telah mengandungkan anak ketiganya yang tidak sempat untuk dinamakan. Okay? Ini juga merupakan kali terakhir Lieutenant Adnan berjumpa dengan keluarganya. Secara kesimpulan, Lieutenant Adnan mempunyai seorang bayi perempuan yang tidak bernama kerana telah meninggal dunia, dan beliau juga mendapat 2 orang anak lelaki yang bernama Mokhtar dan Zainuddin. Okay, so itu saja cerita saya. Hari ini saya akan menerangkan tentang pertempuran Pasir Panjang yang melibatkan Lieutenant Adnan. Okey, pertama sekali, pertempuran Pasir Panjang ini berlaku pada 12 hingga 15 Februari 1942 dan ianya berlaku di Pasir Panjang, Singapura. So, kekuatan dalam peperangan ini atau pertempuran ini adalah seramai 1,400 orang tentera infanteri daripada Brigade Pertama British Malaya dan juga Brigade ke-44 British India ataupun kita kenali sebagai Punjabi,
dan juga menentang seramai 13,000 orang tentera Jepun, infanteri tentera Jepun dari Regimen Infanteri ke-56 Divisi 18 Empire Jepun. Berbalik pada kisah tadi, Lieutenant Anand mengetahui sebuah pelantun yang terdiri daripada 42 orang tentera daripada Regimen Askar Melayu untuk mempertahankan Singapura daripada kemarahan tentera Jepun. Pada ketika itu, pertempuran itu berlaku di puncak Pasir Panjang di kawasan Bukit Candu pada 12 hingga 14 Februari 1942. Walaupun tentera Jepun terlalu ramai pada ketika kemarahan mereka itu, namun Lieutenant Anand menolak untuk menyerah kalah dan menyuruh anak buahnya untuk berjuang hingga titisan darah yang terakhir. Pelatuan Lieutenant Anand menahan kemarahan tentera Jepun selama 2 hari di samping berada di dalam kawasan tembakan dari artileri, infanteri dan juga kereta kebal tentera Jepun, serta mengalami kekurangan makanan, bekalan perubatan dan juga bekalan peluru. Akan tetapi, pada hari terakhir pertempuran, Lieutenant Anand dan juga pelatunnya mempunyai beberapa buah bom tangan sahaja dan mereka terpaksa menentang secara fizikal ataupun hand-to-hand combat dengan tentera Jepun yang kita tahu pada ketika itu tentera Jepun mempunyai senjata yang bernama bayonet di senapang mereka. So, ianya berlaku pertempuran yang sangat kejam dan walaupun pada ketika itu Lieutenant Anand ditembak, namun dia tetap tidak menyerah kalah dan juga dia terus berjuang. Malangnya, Lieutenant Anand terkorban atau terbunuh di dalam pertempuran tersebut. Terdapat beberapa cerita ataupun pendapat yang berbeza tentang kematian beliau. Antara salah satunya adalah beliau mati dihukum bunuh, kemudian diusung dan digantung di pokok ceri selepas menahan kemarahan tentera Jepun selama 2 hari. Dan ada juga cerita yang mengatakan bahawa beliau telah digantung selepas beliau menyerah kalah. Dan ada juga cerita yang mengatakan bahawa beliau ditikam berkali-kali dan juga digantung secara terbalik oleh tentera Jepun selepas kemarahan tentera Jepun dan pertempuran itu berlaku selama 2 hari. Apa yang kita lihat daripada pengorbanan Lieutenant Anand ini adalah menunjukkan sikap patriotisme terhadap negara. Walaupun ketika itu negara Malaysia ataupun tanah Melayu belumlah merdeka lagi dan di bawah jajahan British. Tetapi semangat yang ditunjukkan oleh beliau dan juga tentera-tentera Melayu pada ketika itu menunjukkan bahawa mereka mempunyai semangat untuk membebaskan tanah air daripada kuasa jajahan negara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin bin Yusuf, nombor metrik 208034. Saya akan terangkan tentang kesan dan juga legasi yang telah ditinggalkan oleh Lieutenant Anand. Sebagaimana yang kita tahu, Lieutenant Anand ini adalah salah seorang wira negara yang sangat dikagumi oleh rakyat Malaysia maupun warga Singapura. Hal ini dikatakan demikian kerana jasa pengamanan dan juga keberanian beliau ketika menentang askar tentera Jepun di Bukit Candu, Singapura. Antara kesan-kesan dan juga legasi yang telah ditinggalkan oleh Lieutenant Anand, yang pertama ialah kita dapat lihat di sini Tugu Perang. Okey, Tugu Perang ini telah didirikan oleh kerajaan Singapura bagi memperingati jasa Lieutenant Anand mempertahankan Bukit Candu. Kita dapat lihat di sini adalah pelag peringatan perang yang telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Singapura ketika itu, iaitu Lee Kuan Yew pada tahun 1995 di Kent Ridge Park, Singapura. Seterusnya adalah banyak filem-filem yang telah diadaptasikan melalui kisah-kisah dan juga pengorbanan Lieutenant Anand ini. Filem yang pertama adalah filem Lieutenant Anand yang dibintangi oleh Hairy Othman, dan filem yang kedua ialah yang bertajuk Life Story. Okey, Life Story ini adalah salah satu episod siri yang menceritakan mengenai sejarah hidup dan juga jasa pengorbanan Lieutenant Anand. Episod siri sejarah Life Story ini juga telah dibintangi oleh Aaron Aziz. Filem yang ketiga bertajuk A War Diary yang telah disiarkan di TV Singapura pada tahun 2001. Okey, seterusnya kalau kita pergi ke Singapura, kita akan dapat lihat banyak bangunan-bangunan di kawasan Bukit Candu ini telah dibuasai menjadi satu refleksi ataupun tafsiran ketika Lieutenant Anand bertempur di pertempuran Pasir Panjang. Hal ini kita dapat lihat adalah kerajaan Singapura telah mengambil salah satu inisiatif ataupun cara bagi memperingati
jasa pengorbanan Lieutenant Adnan ketika pertempuran di Pasir Panjang dengan mengubah suai bangunan banglo ketika era penjajahan Jepun. Seterusnya, kalau kita lihat pada setiap tarikh, pada setiap tahun, pada tarikh 31 Julai, kita akan raih ataupun kita akan adakan satu program yang bernama Hari Pahlawan. Okey, Hari Pahlawan ini adalah diraihkan sempena memperingati ataupun memberi penghormatan terhadap setiap ataupun semua pahlawan negara yang telah gugur di medan perang bagi mempertahankan tanah air yang tercinta ini. Antara cara yang boleh dibuat untuk memberi penghormatan terhadap pahlawan negara ini ialah yang pertama, kita boleh adakan majlis tahlil. Yang kedua adalah kita boleh adakan majlis puisi. Dan yang ketiga adalah kita juga boleh memberi satu kalungan bunga di setiap tugu peringatan askar yang telah gugur. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Kita sudah sedia maklum bahawa Lieutenant Adnan merupakan seorang yang telah menaruh jasa yang sangat besar terhadap negara kita ini. Beliau telah menunjukkan contoh dan sifat peribadi yang sangat baik sehingga beliau sangat sesuai untuk dinobatkan sebagai ikon negara kita pada hari ini. Seperti yang kita tahu, Lieutenant Adnan merupakan seorang yang sangat berani sehingga beliau sanggup untuk menentang dan mempertahankan tanah air daripada serangan tentera Jepun sehingga ketitisan darah beliau yang terakhir. Oleh itu, generasi muda haruslah berani seperti Lieutenant Adnan agar mereka berani untuk mengharungi cabaran dan dugaan semasa berkhidmat untuk negara. Selain itu, Lieutenant Adnan juga merupakan seorang yang sangat tinggi dari sifat patriotik beliau. Buktinya, beliau sanggup meninggalkan kerjaan beliau sebagai seorang guru demi untuk mempertahankan dan memperjuangkan tanah air untuk bangsa yang tercinta. Oleh itu, generasi muda haruslah mencontohi beliau dalam memupuk sifat patriotik dalam diri masing-masing. Semangat patriotik yang tinggi ini akan membuatkan generasi muda lebih sayangkan akan negara dan tidak akan mudah untuk membuatkan nama negara, nama dan maruah negara daripada dicalarkan dan dipermainkan sesuka hati oleh sesuatu pihak. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin haruslah memupuk semangat patriotik dan segala sifat yang ada pada Lieutenant Adnan ini kepada diri kita agar kita akan memupuk semangat dan rasa cinta terhadap negara kita ini. Oleh itu, masyarakat di negara kita ini akan dapat hidup yang lebih aman dan damai dan akan dapat memupuk masyarakat yang cinta akan negara.